Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB bersabda menekankan cabaran-cabaran kontemporari yang luas dan kompleks memerlukan pendekatan komprehensif dan berbilang disiplin apabila kemajuan pesat teknologi dan inovasi terus menyediakan peluang-peluang unik. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian semasa berkenan berangkat merasmikan Kongres Universiti Teknologi Brunei Science, Technology and Engineering Connect UTB STE Connect 2023 kali pertama kemarin. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf diperdengarkan oleh Dr. Hajah Siti Wardah binti Haji Abdul Rahman, pensyarah Sekolah Perdagangan UTB. Naib Chancellor UTB dalam sebuah alu-aluan menyembahkan Kongres 2 tahun sekali itu membincangkan usaha membentuk masa depan yang lebih cerah. The event is held in conjunction with Your Royal Highness conferment of the Honorary Doctorate in Technology Innovation during the recent convocation of UTB. The theme of the Congress is Research and Application for a Better World. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia menggariskan UTB terus matang dalam persiapan menuju Times Higher Education World University Rankings. As an engineering and technology university, UTB also has a role to play in realizing both our Wawasan Brunei 2035 and the United Nations Sustainable Development Goals, or the UN SDGs. I'm delighted that UTB has been making strides in advancing research and promoting innovation through collaboration with renowned universities and key industry players. Dulian Teramat Mulia bersabda menyifatkan tema penyelidikan dan aplikasi bagi dunia yang lebih baik adalah tepat pada masanya. The Biennial Congress provides that platform, and I look forward to seeing the development of local expertise and homegrown innovations. On this note, I encourage researchers and scientists as well as government and industry partners to leverage on each other's strengths and resources to collaborate and work together in support of advancing the respective science and technology fields. More importantly, I hope these efforts can be translated into tangible and practical real-world solutions that can improve lives and support sustainable development. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, it is with great pleasure that I officially open the UTB STE Connect Congress 2023. Profesor Dato Engineer Teknologis Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, dalam ucaptama bertajuk Research and Innovation in Facing Emerging Global Challenges, The What and How, antara lain menyentuh kemunculan cabaran-cabaran global yang menjurus kepada 17 matlamat pembangunan mampan. Next 5-10 years we do not know. Now climate change was expected in 1990.
Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada Naib Chancellor UTM. Bacaan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa huda wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa UTB STE Connect 2023 membuktikan komitmen UTB terhadap memajukan inovasi, menyebarkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kolaborasi global. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat menaiki pesawat P-8A Tentera Udara Diraja Australia di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jana Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Meja Jeneral Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bohasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Semasa penerbangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyaksikan pemandangan di sekitar lingkungan Zon Ekonomi Eksklusif Negara Brunei Darussalam. Penerbangan mencerminkan kerjasama dua hala yang kokoh yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah selaku Sekretariat Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana menganjurkan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan dana ke-25 tahun. Majlis berlangsung di Dewan An-Nawra, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah dan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. 15 pelajar terdiri daripada anak-anak yatim yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam tahun 2022 menerima anugerah insentif pelajar cemerlang dana 2023. Hasil kutipan SMS Brunei prihatin bagi dana 2022 hingga 2023 dari pelbagai pihak termasuk lebih RM298,000 diserahkan kepada dana. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Susulan sidang media mengenai pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan sesi taklimat kepada pemimpin-pemimpin sekolah rendah kerajaan, swasta termasuk sekolah antarabangsa serta sekolah agama. Taklimat berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam UPD.
Taklimat disampaikan oleh Dr. Syamsiah Zuraidi Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. Sesi taklimat bertujuan memberi penerangan lanjut kepada pihak sekolah mengenai penyerapan mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Melalui sesi ini, pemimpin-pemimpin sekolah diberikan peluang untuk mengajukan soalan-soalan berhubung pelaksanaan pengintegrasian tersebut seperti penempatan guru-guru yang terlibat, penyediaan sukatan pelajaran dan penilaian serta penyediaan prasarana sekolah yang bersesuaian. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar. Lanskar Pendidikan Tinggi Negara Brunei Darussalam dan Zero to Hero, A Case for UTB antara perbincangan semasa Forum Presiden Universiti UTB sempena UTB STE Connect 2023. Forum diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Lanskar Pendidikan Tinggi Negara Brunei Darussalam dibentangkan dalam ucap tama Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Manakala Zero to Hero, A Case for UTB disampaikan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Daeng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pencapaian pendidikan tinggi merancang semula pendidikan tinggi pula disampaikan oleh Profesor Datuk Jurutera Teknologis Dr. Siti Hamisah binti Tafsir, Naib Chancellor Universiti UCSI Malaysia. Pada sebelah petang, pelbagai lagi topik diketengahkan antara penceramahnya Profesor Dr. Akito Takasaki, Naib Presiden Institut Teknologi Shibaura, Jepun. Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam dan Profesor Attorney Alizadni M. Ditukalan, Chancellor Mindanao State University, Elegant Institute of Technology, Filipina. Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis makan malam bagi menghargai penganjur bersama, penceramah, jemputan para penaja, penyampai kertas kerja, para peserta dan jawatankuasa ahli Universiti Teknologi Brunei Science, Technology and Engineering Connect UTB STE Connect Congress 2023. Majlis diadakan malam tadi di Tarindak di Seni di Ibu Negara.
Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Daeng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pengajar bersama majlis tersebut terdiri dari Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Petronas UTP dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Majlis juga menghargai sumbangan bernilai kepada kejayaan Kongres Sains, Teknologi and Engineering. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Birau dan Kebia dengan kaedah kertas undi akan diadakan Ahad ini 29 Oktober. Majlis pengundian yang diunggayahkan oleh Jabatan Daerah Tutong itu akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Birau, Mukim Kiudang, Tutong. Perkara tersebut dikongsikan oleh pemangku pegawai daerah Tutong semasa sidang media. Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri juga mengongsikan pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK akan dibuka selama 3 hari mulai Jumaat 27 Oktober. Proses pendaftaran bagi undian melalui aplikasi e-undi PMKK boleh dibuat sehingga Khamis ini. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk dengan kaedah kertas undi akan diadakan pada 5 November depan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk, Tutong. Kumpulan Meraih Berkah KMB Brunei Darussalam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersama Jalinan Ukhuwah Persatuan Salimah PSM Malaysia. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Datin Daeng Haja Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Sebelum khatam Al-Quran, bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah-surah khatam diketuai oleh Datin Hajah Aminah binti Haji Zakaria yang dipertua PSM. Lebih 240 ahli dari kedua-dua kumpulan tersebut menghadiri majlis yang bertujuan mengukuhkan hubungan ukhuwah antara kedua-dua pihak. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim diadakan malam tadi dan dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Hasil siasatan awal mendapati terputusnya bekalan tenaga elektrik di seluruh negara pada hari Selasa 17 Oktober 2023 bermula pukul 11.30 pagi. Berpunca daripada gangguan sistem penghantaran 66 kV. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE Jabatan Perdana Menteri dalam siaran akhbarnya memaklumkan gangguan itu seterusnya menjejaskan operasi stesen jenekuasa JPE di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait sahaja. Manakala stesen jenekuasa JPE di daerah Temburong yang membekalkan tenaga kepada keseluruhan pelanggan di daerah berkenaan beroperasi seperti biasa. Gangguan tersebut disebabkan oleh kegagalan pada salah satu pepasangan di substesen 66 kV Tungku. Pada masa ini, siasatan terperinci masih sedang dijalankan untuk mengenal pasti punca utama kegagalan tersebut. Siasatan akan melibatkan penilaian keseluruhan kitaran hayat komponen yang terjejas. Pihak JPE juga membuat pemeriksaan terhadap pepasangan lain dan tindakan sewajarnya telah diambil terhadap sebarang isu yang telah dikenal pasti setakat ini. Pihak JPE juga ingin memohon maaf kepada semua pelanggan-pelanggan yang terjejas atas kesulitan yang telah dialami dan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kerja-kerja pemulihan telah pun dijalankan mengikut prosedur keselamatan.
JPE ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada orang ramai di atas kefahaman dan kerjasama yang baik semasa kaki tangan jabatan melaksanakan tindakan mitigasi penting.